Masjid kayu atau lebih dikenali sebagai Masjid Zahir di abad ini boleh memuatkan 600 orang dalam satu masa. Tapak masjid pada asalnya adalah sebuah masjid lama yang diperbuat daripada kayu dan beratapkan nipah yang telah dibina pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adlin Muazzam Shah II. Disebabkan masjid lama telah reput, tapak atap bocor dan dimakan anak-anak, Tunku Mahmud mengambil inisiatif untuk membina sebuah masjid yang baru. Tunku Mahmud seorang yang suka bercucuk tanam dan suka berjalan. Beliau telah pergi ke sebuah masjid bernama Putra Mangkat, iaitu Masjid Azizi di Indonesia, dan telah tertarik padanya. Masjid Zahir mula dibina pada 11 Mac 1912 atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni almarhum Sultan Tajuddin Mahram Shah. Masjid Zahir ini mengambil masa selama 3 tahun untuk disiapkan. Upacara perasmian Masjid Zahir dilakukan pada hari Jumaat 15 Oktober 1915 oleh Duli Yang Maha Mulia almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Tunku Mahmud telah membaca khutbah Jumaat, sementara baginda Sultan Abdul Halim Shah mengimamkan solat Jumaat. Masjid Zahir yang terseragam indah ini terletak di tengah-tengah bandaraya Alor-Star dan merupakan masjid bagi negeri Kedah. Tapak masjid ini asalnya adalah tanah pusara wira-wira Kedah yang telah gugur semasa mempertahankan negeri Kedah dari serangan Siam pada 1912. Seni bina Masjid Zahir mempunyai pengaruh kuat Timur Tengah dan India yang mempunyai banyak kubah. Masjid Zahir pernah mengalami proses pembesaran setelah 87 tahun binaannya, iaitu kali pertama pada tahun 1960 dan kali kedua pada 1975. Masjid Zahir terdapat sebuah pejabat untuk imam besar, penghulu masjid dan juga bilal. Ini memudahkan mereka untuk menjalankan tugas-tugas yang telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Masjid Zahir juga telah diletakkan di bawah bahagian dakwah Jaid atau Jabatan Agama Islam. Di belakang Masjid Zahir terdapat 2 buah bangunan dimiliki oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah. Kedua-dua bangunan ini berfungsi sebagai mahkamah bagi kes-kes syariah yang berlaku di negeri Kedah. Terdapat sebuah mahkamah tinggi syariah dan sebuah mahkamah rendah syariah. Masjid Zahir merupakan salah satu destinasi pelancongan yang sering dikunjungi oleh pelancong sama ada dari dalam atau luar negara jika bertandang ke Alor-Star. Ini kerana Masjid Zahir mempunyai sejarah yang mendalam serta seni bina yang unik dan menarik. Berbeza jika dibandingkan dengan masjid-masjid lain di Malaysia. Salah satu keunikan Masjid Zahir yang berusia hampir seabad ini adalah satu darinya adalah bahan campuran simen di dinding. Bahagian masjid telah dicampur dengan madu dan putih telur. Masjid Zahir merupakan kebanggaan setiap rakyat negeri Kedah kerana membuktikan kepandaian serta kemahiran yang tinggi dan juga mempunyai seni yang setaraf dengan masjid-masjid lain di Malaysia. Masjid Zahir memiliki keluasan kira-kira 124 kali 124 kaki persegi, di mana Dewan Solat yang berukuran 62 kali 62 kaki persegi yang memiliki 4 anjung dan setiap anjung memiliki 1 kubah. Ada pendapat yang menyatakan seni bina Masjid Zahir memiliki ciri-ciri seni bina dari Timur Tengah. Seni bina masjid ini diilhamkan oleh baginda almarhum Tun Mahmud setelah sekembalinya baginda dari sana. Keunikan seni bina Masjid Zahir juga memainkan peranan dalam perkembangan hal-hal keagamaan kepada penduduk sekitar. Kubah Masjid Zahir ini berlainan berbanding dengan masjid-masjid yang bercorak tradisional kemelayuan. Kebanyakan masjid di Malaysia memiliki gaya bentuk atap tumpang yang berlapiskan 3, tetapi kubah masjid ini berbentuk seperti bawang yang merupakan pengaruh seni bina Timur Sumatera.
Masjid Zahir memiliki 5 buah kubah yang melambangkan 5 rukun Islam. Masjid Zahir memiliki 2 mihrab yang mempunyai bentuk serta kedudukan yang sama. Hal ini adalah untuk memastikan jemaah yang hadir dapat menunaikan ibadah di dalam masjid, terutamanya pada hari Jumaat dan juga hari raya. Bentuk binaan Masjid Zahir agak melengkung, menjadikan ianya sebuah masjid yang unik. Dengan gaya bentuk melengkung ini menyebabkan suara imam mampu didengari oleh semua jemaah yang hadir tanpa menggunakan mikrofon. Salah satu lagi keunikan seni bina masjid ini adalah masjid ini memiliki kira-kira 261 batang tiang dan menjadi masjid yang paling banyak tiang di Malaysia. Keunikan seni bina Masjid Zahir menjadi faktor utama dalam perkembangan sesuatu institusi keagamaan dalam masyarakat sekitar. Ianya mampu menarik minat penduduk setempat dan juga pengunjung yang hadir ke negeri Kedah untuk bertamu di rumah Allah yang tersegar indah ini, sekaligus dapat memeriahkan lagi suasana di Masjid Zahir ini. Aktiviti kerohanian. Masjid Zahir sering mengadakan pelbagai aktiviti sepanjang tahun bagi jemaah-jemaahnya. Masjid Zahir sejak dulu lagi tidak pernah sepi dengan aktiviti kerohanian yang membawa jemaah ke arah memakmurkan masjid. Aktiviti yang dijalankan oleh Masjid Zahir telah berjaya merapatkan jurang antara masyarakat dan juga kaki tangan Masjid Zahir. Majlis-majlis rasmi Kerajaan Negeri Kedah juga sering diadakan di masjid ini, memandangkan masjid ini merupakan Masjid Negeri Kedah. Antara majlis yang sering berlangsung di Masjid Zahir ialah majlis bacaan Yasin sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. Bagi almarhum Tuanku Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah, majlis ini diadakan pada 16 Januari pada setiap tahun. Selain itu, Majlis Hol ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah juga diadakan di Masjid Zahir. Sempena Hari Kebangsaan iaitu pada 31 Ogos setiap tahun, Masjid Zahir akan mengadakan majlis bacaan Yasin. Masjid Zahir juga mengadakan majlis sambutan Ma'al Hijrah serta Isra' dan Mi'raj yang sering dihadiri oleh Sultan dan juga Menteri Besar. Di samping itu, majlis bacaan Yasin Nisfu Sya'ban, ceramah perdana sempena Malam Nuzul Al-Quran, majlis bacaan Yasin sempena Hari Pahlawan dan juga majlis sah khatam Al-Quran sering dianjurkan oleh Masjid Zahir. Aktiviti sebegini telah menarik ramai jemaah khususnya rakyat negeri Kedah bagi memakmurkan masjid di samping mengeratkan silaturahim sesama umat Islam. Penglibatan kerajaan negeri serta NGO telah membantu Masjid Zahir dari segi kos pengendalian aktiviti rasmi, lantas meringankan beban masjid. Hasil sumbangan individu tertentu juga telah membantu Masjid Zahir untuk mengendalikan majlis-majlis rasmi dengan efektif serta berkesan. Untuk orang ramai juga ada diadakan pelbagai aktiviti bagi meningkatkan kefahaman terhadap Islam. Aktiviti ini dijalankan oleh pihak pentadbiran Masjid Zahir sendiri bagi membantu serta mendidik jemaah dan keluarga mereka. Aktiviti yang sering dihadiri oleh jemaah ialah kuliah subuh. Kuliah subuh akan diadakan pada setiap pagi Jumaat bersesuaian kerana hari Jumaat merupakan hari cuti di Kedah, di samping hari Jumaat merupakan penghulu segala hari. Kuliah subuh selalu disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Syekh Abdul Hamid Tahir dan Yang Berbahagia Ustaz Haji Sa'id bin Abdullah. Masjid Zahir juga sering menjemput khatib jemputan untuk membaca khutbah solat Jumaat sebulan sekali. Selain itu, Masjid Zahir telah dijadikan tuan rumah kepada kelas tahsin Al-Quran untuk guru kafar. Kelas umumi juga diadakan pada setiap malam selepas solat maghrib.
Kelas ini mengajar para jemaah tentang ilmu fiqh, tasawuf, usuluddin, hadis dan tafsir Al-Quran. Bersesuaian sebagai masjid negeri, Masjid Zahir juga memberi khidmat kaunseling kepada sekolah-sekolah, jabatan kerajaan, swasta dan lain-lain. Khidmat kaunseling rumah tangga juga disediakan bagi sesiapa yang memerlukan. Pada setiap malam Jumaat, setiap minggu, majlis bacaan Yasin akan diadakan. Pada setiap malam Sabtu pula, kelas berzanji dan marhaban akan diadakan untuk para jemaah. Seterusnya, kuliah takafuh hadis bulanan akan diadakan dan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Syekh Badiruddin. Pegawai-pegawai masjid juga mentajhizkan mayat di samping menunaikan jemputan untuk membaca doa, tahlil dan talqin kepada pihak-pihak yang memerlukan sama ada orang kenamaan maupun orang biasa. Pada bulan Ramadan, pihak Masjid Zahir menjalankan pelbagai aktiviti bagi mengisi masa dalam bulan yang mulia ini. Kuliah tafsir Al-Quran diadakan selepas solat asar. Pada tiap-tiap malam pada bulan Ramadan, solat tarawih 1 juzuk dan tadarus Al-Quran dilakukan. Aktiviti sebegini dijalankan untuk jemaah menggunakan sepenuh kesempatan kehadiran bulan Ramadan yang mulia. Pada Hari Raya Aidiladha atau Hari Raya Kurban, ibadah kurban merupakan aktiviti wajib bagi Masjid Zahir yang dibuat pada setiap tahun. Akhir sekali, kuliah pembangunan Al-Quran bulanan yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Hassan bin Azhari, Datuk Syekh Ismail bin Muhammad dan Ustaz Ni Jaafar bin Ni Ismail diadakan bagi meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Bagi aktiviti kemasyarakatan di Masjid Zahir, selain daripada aktiviti kerohanian atau spiritual, Masjid Zahir juga mengadakan aktiviti sukarela dalam usaha menambah lagi peluang memberi khidmat kepada masyarakat. Antara aktiviti yang sering dijalankan oleh Masjid Zahir ialah membuat gotong royong sebulan sekali yang melibatkan semua pegawai masjid. Mesyuarat bulanan pegawai dan kaki tangan Masjid Zahir juga turut diadakan bagi membincangkan tentang masalah pentadbiran serta program atau aktiviti yang ingin dijalankan pada masa hadapan. Para pegawai masjid juga akan memberi taklimat kepada pelancong sama ada dari dalam atau luar negara yang berkunjung atau melawat Masjid Zahir. Ini bertujuan untuk menerangkan tentang peranan yang dimainkan oleh masjid dan sejarah Masjid Zahir itu sendiri. Seterusnya, pegawai dan kaki tangan masjid akan melakukan lawatan sambil belajar ke masjid-masjid negeri lain tiap-tiap tahun bagi mempelajari bagaimana untuk menguruskan masjid dengan lebih efektif. Bagi membanteras maksiat yang berleluasa di sekitar Al-Usta, pegawai dari Masjid Zahir dihantar untuk membantu penguatkuasa JAIK melakukan sebuah kesaran maksiat. Akhir sekali, Masjid Zahir akan menghantar peserta untuk pesta sukan sungai sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. Malah, uji bakat program Islamic Astro Imam Muda juga diadakan di Masjid Zahir bagi pemilihan untuk Zon Utara. Terdapat pelbagai kelebihan yang terdapat pada Masjid Zahir berbanding masjid-masjid di sekitar. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejarah kegemilangan dan kemasyhuran Masjid Zahir sejak seabad lalu. Seni bina yang unik dan mempunyai maksud-maksud tersendiri membuat ramai masyarakat datang ke Masjid Zahir berbanding masjid lain. Pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengurusan Masjid Zahir bagi menarik minat masyarakat sekitar untuk berkunjung ke masjid ini. Antara aktiviti yang dilakukan adalah ibadah korban, qasidah, majlis khatam Al-Quran dan pelbagai lagi. Hal ini secara tidak langsung dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke masjid dan meninggalkan perkara yang melalaikan. Ini adalah majlis berbuka puasa yang dilakukan setiap tahun pada bulan Ramadan untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama masyarakat.
Terlalu banyaklah aktiviti yang kita telah susun atur, sama ada daripada Jabatan Agama Islam Negeri Kedah ataupun di Masjid Zahir sendiri. Antara aktiviti itu maknanya yang pertama sekali, setiap malam adalah kelas fardu ain yang disampaikan oleh guru-guru yang kita lantik untuk menyampaikan kuliah kepada orang ramai. Dan banyak lagi lah aktiviti tahunan yang melibatkan peringkat tertinggi. Reka bentuk dan seni bina yang unik kebanggaan rakyat negeri Jelapang Padi ini menyimpan 1001 sejarah, rahsia dan kisah. Masjid ini dibina atas usaha dan pembiayaan anak Sultan Tajuddin Mukarram Shah, iaitu Tunku Mahmud. Sempena perasmian pada 6 Zulhijjah 1333 Hijrah itu, khutbah Jumaat disampaikan sendiri oleh Tunku Mahmud, manakala solat diimamkan oleh Sultan Abdul Hamid Shah. Reka bentuk masjid ini diilhamkan daripada Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara dengan 5 kubah utama yang menjadi simbol rukun Islam. Ini adalah rakaman video Masjid Zahir yang diambil ketika pihak British bertolak ke Siam. Kesimpulannya ialah masjid merupakan tempat yang amat penting dalam kehidupan umat Islam. Masjid juga bertujuan untuk mengeratkan ukhuwah fillah antara umat Islam. Masjid juga berperanan sebagai pusat penyebaran ilmu agama melalui ceramah dan sebagainya. Seterusnya, sama-samalah kita mengimarahkan masjid sesuai sebagai rumah Allah. Seterusnya, kesimpulan yang kita dapat daripada Masjid Zahir ialah Masjid Zahir merupakan masjid yang tertua di negeri Kedah. Selain itu, masjid ini juga mempunyai seni bina yang unik. Akhir sekali, Masjid Zahir menyediakan pelbagai aktiviti keharmonian seperti mengisi masa dalam bulan dengan kuliah tafsir Al-Quran. Akhir kata, saya akan memberi sedikit mutiara kata untuk renungan kita bersama. Janganlah kita berbangga dengan keindahan seni bina yang tersegam indah. Seharusnya kita manfaatkannya sebaik-baiknya dan laksanakan perintah Allah dengan bersungguh. Jika kita tidak memanfaatkan pemberian Allah dengan sebaiknya, kita akan digelar sebagai umat yang kufur nikmat. Sekian dari kami. Assalamualaikum.